Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan kesempatan masa dan juga waktu untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan yang masih Allah kurniakan kepada kita maka dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin, terutama dalam kita meneruskan apa yang telah pun menjadi kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita melaksanakan ibadah, mentaati apa juga perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa sahaja perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan ada di antara amalan kebaikan ataupun ibadah yang kita laksanakan akan diterima sebagai suatu amal yang soleh yang kita harap menjadi sebab ataupun punca untuk kita mendapat rahmat, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi pada malam ni kita nak sambung membincangkan sebahagian lagi daripada persoalan-persoalan yang disebut oleh para ulama yang timbul daripada persoalan yang berkaitan dengan rukun iman yang disebut sebagai percaya ataupun yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana bila membincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan persoalan qada dan qadar, maka ulama menjelaskan kepada kita di sana ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan tidak sempurnaan dari sudut pemahaman ataupun silap faham dalam persoalan yang berkaitan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Antaranya sebagaimana yang telah pun kita sebutkan hari itu berkaitan dengan persoalan ada sebahagian pandangan daripada sebahagian manusia yang mengatakan bahawasanya ketika mana kita berpegang, ketika mana kita yakin, ketika mana kita beriman dengan qada dan qadar, maka ketika itu seolah-olah kita hanya perlu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu melakukan sebarang usaha dan ikhtiar. Hatta sampai ke tahap berdoa pun dalam keadaan kata mereka kita tidak perlu, kerana beranggapan doa yang kita panjatkan, doa yang kita rafa'kan, doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Dalam arti kata dia tidak akan mengubah takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah pun kita melihat kepada persoalan ini dari sudut pandangan para ulama, bagaimana ulama memberikan gambaran ataupun menolak kesilapfahaman ataupun salah faham dalam perkara ini dengan mengemukakan hujah, dengan mengemukakan alasan-alasan yang telah pun kita bincangkan. Kerana kalau kita melihat kepada apa yang telah pun disebut oleh para ulama, maka di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang silapnya pemahaman dalam keadaan kita mengatakan doa ini tidak memberikan apa-apa kesan terhadap apa yang kita sebut sebagai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kalau kita melihat kepada sebuah hadis yang diriwayatkan
uh, daripada Imam Muslim rahimahullah, ketika mana Imam Muslim meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, di mana dia berkata, qalat Ummul Habibah, Allahumma matti'ni zawji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaki sa'altillaha li ajalin madrubah wa atharin mawtu'ah wa arzaqin maqsumah la yu'ajjilu syai'an minha qabla hillihi wa la yuakhiru minha syai'an ba'da hillihi walau sa'altillaha an yu'afiyaki min azabin fin nar wa azabin fil qabr lakana khairan laki au kama qala. Maka hadis ini bermaksud daripada Ibn Mas'ud Abdullah bin Ibn Mas'ud radhiyallahu an, katanya pada suatu hari Ummul Habibah, isteri Nabi SAW, pernah berdoa dengan dia berkata, ya Allah, panjangkanlah usiaku bersama-sama dengan suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan bapaku Abu Sufyan dan dengan saudaraku Muawiyah. Maka ketika mendengar doa ini dibacakan oleh Ummu Habibah, maka Nabi bersabda, engkau memohon ajal yang sudah pasti tidak dapat diubah, memohon jumlah hari yang sudah pun ditetapkan hitungannya, serta rezeki yang sudah pun dibahagi-bahagikan, yang tidak akan dapat disegerakan sebelum waktu tibanya dan tidak dapat diundur sedikit pun ketika mana waktu yang telah pun ditetapkan tiba. Seandainya engkau memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan daripada siksa neraka ataupun siksa kubur, maka itu lebih baik dan lebih bagus. Maka hadis tadi menunjukkan tentang persoalan mana Nabi memberitahu kepada isteri baginda Ummu Habibah tentang persoalan yang dia sebut sebagai doa. Dalam ketika doa ni kita faham yang Nabi sebut ada di antara apa yang kita sebut sebagai takdir tadi, sesuatu yang memang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sifat dia, mana kata tak berubah. Tapi doa tadi di hujung tu Nabi kata, kalau sekiranya doa yang dipohonkan tadi meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada siksa neraka ataupun daripada siksa kubur, maka yang tu lebih baik dan lebih utama. Bermaksud makanya ada doa tadi dalam keadaan dia berperanan untuk mengubah dan juga mana kata menjadi sebab kepada Allah mentakdirkan sesuatu yang lebih elok atas diri kita. Jadi pemahaman yang menyatakan bahawasanya mana kata kalau sekiranya kita berdoa pun merupakan satu perkara yang sia-sia adalah salah di sisi pandangan para ulama. Begitu juga persoalan yang timbul yang telah pun kita sebutkan hari itu berkaitan dengan persoalan pemahaman manusia juga. Dalam ketika mana mereka memahami bahawasanya ketika mana kita ni yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka timbul persoalan yang kita sebut sebagai redha dengan takdir. Tidak bermaksud kita kena redha dengan maksiat. Ketika mana semua perkara ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang baik ataupun yang sebaliknya. Lalu ketika mana kita redha dengan takdir ini, bukanlah bermaksud kita juga redha dengan sesuatu perkara yang bersifat sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu perkara yang bersifat maknanya penderhakaan, kemungkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyambung persoalan itu pada malam ini tentang apa yang disebut oleh para ulama dalam persoalan yang kita nyatakan tadi. Maka apa yang telah pun kita perjelaskan hari itu, kata para ulama dalam menerangkan persoalan apa yang disebut sebagai redha dengan takdir itu, tidak bermakna kita redha dengan maksiat, kerana dianya kata para ulama adalah dua perkara yang berbeza. Dua perkara yang berlainan. Ketika mana mereka menjelaskan bahawasanya apa yang disebut sebagai kita yakin ataupun kita redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kerana apa yang kita sebut sebagai persoalan
takdir tadi berhubung terus dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Manakala apa yang disebut sebagai al-maqdi, maknanya perkara yang berlaku setelah mana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dilakukan dan dinisbahkan ataupun disandarkan kepada hamba. Jadi maknanya dia dua perkara yang berbeza. Jadi ketika itu setiap muslim wajib redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, manakala hukum redha dengan apa yang disebut sebagai al-maqdi pula terbahagi kepada 3 bahagian. Maka yang ni kita nak sambung pada malam ni. Persoalan apa yang dilakukan oleh manusia tadi yang menjadi sebab ataupun yang menjadi sesuatu yang disebut sebagai terjadinya apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang diistilahkan sebagai al-maqdi itu, maka kata para ulama dia terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, ada apa yang disebut sebagai al-maqdi yang wajib kita redha. Persoalan pelaksanaan ketentuan Allah terhadap apa yang Allah telah pun atur tadi, bila mana kata dia berlaku, ada ketikanya kita wajib redha dengan perkara itu. Yang kedua, ada ketikanya al-maqdi itu sesuatu yang haram kita redha. Kita tak boleh mana kata setuju. Kita tak boleh terima. Kita tak boleh mana kata redha dengan perkara itu. Dan ada kalanya apa yang disebut sebagai al-maqdi itu ada sesuatu yang mustahab ataupun sunat untuk diredai. Jadi ada 3 perkara dalam persoalan yang kita bincang sebagai persoalan maqdi. Maksudnya perkara-perkara yang mana kata telah pun disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dianya berlaku, maka ketika itu persoalan sama ada kita terima ataupun tidak perkara tadi, dia terbahagi kepada 3. Ada keadaan yang mewajibkan kita terima, ada yang mengharamkan untuk kita terima, ada yang diharamkan untuk kita terima, dan ada yang disunatkan untuk kita redha ataupun untuk kita terima. Baik. Mana dia? Sebagai contoh, perlakuan maksiat oleh seseorang adalah termasuk dalam kelompok ataupun kategori al-maqdi yang haram diredai, walaupun ia telah pun tersurat dalam qada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu, maknanya kita sebut hari tu dah, semua perkara ni, kebaikan dan segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila mana dalam apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang bersifat maksiat yang asalnya menjadi sebab yang diusahakan, yang diikhtiarkan oleh seorang yang melakukan maksiat itu, kerana dulu kita telah sebut bahawasanya perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar ini tidak terpisah daripada usaha dan ikhtiar. Tidak terpisah daripada beberapa perkara yang dilakukan oleh manusia. Maka ketika itu, maka kata para ulama, perkara yang berlaku atau maksiat yang berlaku maka dari segi hukumnya ianya haram untuk diredai, walaupun dia telah pun tersurat dalam qada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka perlakuan maksiat tersebut jika dilihat dari sudut qada, maka wajib diredai kerana segala qada Allah Subhanahu wa taala mengandungi kebaikan, keadilan, hikmah dan kemaslahatan, walaupun hakikat tersebut tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia biasa ataupun pemikiran hamba. Maka kalau kita bincang dari satu sudut, bahasanya kalau kita bincang dari sudut mana kata qada semata-mata, maka yang tu memang kita kena terima. Itu memang kita kena redha. Kenapa? Kerana qada Allah Subhanahu wa taala, maka ada di dalamnya segala kebaikan, keadilan, hikmah dan kemaslahatan. Walaupun kita dari sudut mana kata akal, dari sudut mananya pandangan biasa ni, kadang-kadang tak sampai ke tahap itu. Boleh jadi kita melihat sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sesuatu yang dari sudut hati kita, dari sudut diri kita, dari sudut mana kata jiwa kita tak terima. Sedangkan di situ ada kebaikan, ada kemaslahatan,
ada hikmah dan keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari satu sudut maknanya segala apa yang Allah takdirkan, kita sebagai orang beriman kita kena terima. Cumanya dari sudut yang disebut sebagai al-maqdi itu pula, pelaksanaan apa yang telah pun diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan maksiat yang dilakukan adalah haram, diredai, bahkan wajib dicegah dan dibenteras. Maka itu apa yang disebut sebagai persoalan tadilah. Kita terima dari sudut qada, ya betul. Segala ketentuan Allah, segala apa yang Allah mana kata aturkan, segala apa yang Allah susun, maka di sana ada hikmah, ada kemaslahatan, ada kebaikan, ada keadilan, walaupun mungkin kita tak dapat nak fikir, tak boleh nak tengok, tak dapat nak tahu dan seumpamanya. Tetapi dari sudut yang lain yang disebut sebagai al-maqdi, bila mana kata Allah tentukan satu perkara, maka terlaksananya ketentuan itu yang kita sebut sebagai al-maqdi tadi, maka di sinilah yang kita sebut tadi ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunat untuk kita terima. Maka dalam persoalan yang berkaitan dengan ketentuan ataupun aturan Allah tadi, ketika mana dia berlaku, cuma ketika mana dia berlaku tadi dia bersifat sebagai satu yang berbentuk maksiat, maka ketika itu kita tak boleh nak terima. Kita tak boleh mana kata nak redha. Bukan kerana kita tak redha tu bermaksud kita menolak ketentuan Allah, tidak. Kerana kita sebut tadi dalam masalah mana kata qada dengan maqdi, dua benda yang berbeza. Qada kita nisbahkan kepada keadilan Allah, kerana kepada kehendak Allah, kepada kesempurnaan sifat dan juga zat Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang terlaksana tadi, maka dia berkaitan dengan usaha dan ikhtiar manusia. Ketika itu manusia tadi mungkin memilih jalan yang elok, dan mungkin dia memilih jalan yang sebaliknya. Maka ketika mana dia pilih jalan yang tak elok, jalan maksiat, jalan menderhaka Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita mana kata tak redha tadi bukan kerana ketentuan, tapi apa yang dilakukan oleh orang yang memilih perkara yang tersebut. Maka itu yang disebut sebagai persoalan dalam masalah ini. Baik. Kemudian Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah telah mendatangkan satu contoh yang lain. Kata dia dalam masalah mana kata kes pembunuhan. Katalah berlaku mana kata satu jenayah pembunuhan melibatkan mana kata nyawa orang yang tak bersalah ataupun yang tak berhak untuk dibunuh dan sebagainya. Maka kerana dalam masalah ni kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, oleh kerana kematian mangsa pembunuhan itu adalah takdir azali yang ditetapkan sebagai ajal, maka dia mesti diredai. Jadi dari satu sudut kematian tadi kita kena terima. Dari satu sudutlah sifat ataupun mana kata soal mati tadi, maka yang tu merupakan satu perkara yang disebut sebagai ketentuan, maka yang tu mana kata kita terima. Tapi dari sudut yang lain, manakala pembunuh yang melakukan jenayah tersebut dengan usaha dan ikhtiarnya, maka perbuatan itulah yang haram diredai, bahkan mesti dihukum dan juga ditolak. Maka itu yang kita sebut sebagai persoalan maqdi tadi. Ketentuan Allah dalam keadaan kematian tadi memang Allah tentukan semua benda hidup ni, makhluk ni maknanya akan mana kata menemui ajal masing-masing. Maka yang tu tak ada masalah, kita terima. Tapi persoalan sebab, persoalan punca kematian itulah yang disebut sebagai persoalan yang tidak boleh kita redha kalau sekiranya dia bersifat maksiat. Sebagaimana kata penjenayah tadi yang melakukan pembunuhan, maka orang tadi mati memang tidak berbanding dalam keadaan adatnya, mesti ada sebab. Dia tak boleh mati begitu aja. Mungkin kadang-kadang dia mati dalam keadaan faktor, mungkin dia sakit ataupun faktor-faktor yang lain, tapi adalah sebab-sebab musabab yang membawa kepada kematian dia. Dan kalau sekiranya kematian tadi berpunca daripada usaha dan ikhtiar si pembunuh ataupun si penjenayah, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang mesti mana kata kita sekat.
Mesti mana kata kita hukum, mesti mana kata kita tolak. Tak boleh kita beralasan tak apalah. Dalam keadaan kata kalau kita hukum ni seolah-olah kita tak redha dengan kematian mangsa. Ketika itu kalau begitu maka manusia ni tidaklah perlu dihukum dengan segala bentuk hukuman yang ada. Dan kan Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan beberapa bentuk hukuman-hukuman yang tertentu. Sebagaimana kata orang yang mencuri tadi, Allah tetapkan hukuman dia kena potong tangan. Orang yang berzina itu dalam keadaan mesti disebat ataupun mesti dikenakan hukuman rejam. Orang yang meminum arak, pun begitu juga dalam keadaan mana kata dikenakan hukuman sebatan, dan banyak lagi perkara-perkara yang kita sedia maklum dalam apa yang diterangkan oleh para ulama. Jadi apakah hukum tadi? Bermaksud bahawa kalau kita hukum tu dalam keadaan mana kata kita tak redha dengan takdir, sedangkan persoalan mana kata berlakunya kecurian tadi, berlakunya pembunuhan, berlakunya perkara-perkara maksiat itu, dari satu sudut memang kita faham dah dan kita yakin ini merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dari segi apa yang disebut sebagai maqdi tadi, proses terlaksananya apa yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang tu ada sebab dan musabab. Ada ikhtiar dan juga usaha. Ada pilihan daripada manusia yang melakukan perkara yang tersebut. Maka ketika itulah bila mana kata kita menyanggah, bila mana kata kita tak redha dengan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan maksiat, maka sebenarnya kita bukan tak redha dengan takdir, tapi tidak redha dengan sebab musabab yang membawa kepada terlaksananya takdir tadi, ataupun yang kita sebut sebagai al-maqdi. Yang tu. Kerana itulah bila kata pembunuh tadi perlu dibawa ke muka pengadilan dan dihukum dengan hukuman yang sewajarnya. Kerana apa? Kerana kita bukan tak redha dengan kematian yang menimpa mangsa bunuh, tapi perbuatan pembunuh tadi yang membunuh atas sebab yang tertentu yang tidak dibenarkan oleh syarak, maka itu yang disebut sebagai persoalan yang kita sebutkan tadi. Itu apa yang disebut sebagai persoalan yang dinyatakan oleh para ulama dalam perkara ini. Maka itu yang disebut sebagai persoalan yang dinyatakan tadi. Baik. Kemudian kategori ketiga pula adalah al-maqdi yang mustahab. Ini perkara yang mana kata disunatkan, diredai, tetapi wajib bersabar apabila perkara ini kita hadapi. Ini adalah sebagai contoh mana kata musibah yang menimpa seorang hamba seperti kemiskinan, kesakitan dan cemuhan yang diterima yang mana dia tidak berkait dengan perkara dosa, maka ini kerana sesuatu maksiat ataupun dosa itu haram diredai. Jadi ada kalanya dalam keadaan yang disebut sebagai satu perkara yang kita ni dituntut dari sudut mana kata kena terima, sunat terima dan wajib mana kata bersabar. Wajib kita bersabar. Seumpama kata para ulama, kalau sekiranya Allah mentakdirkan dalam keadaan ada musibah yang menimpa, dalam keadaan musibah tadi ada sebab musabab yang bukan di antaranya terbit daripada usaha dan ikhtiar kita, sesuatu yang kita tak dapat nak elak, sesuatu yang kita tak dapat nak jauhkan diri, tapi dia datang dalam keadaan itu merupakan sesuatu yang telah pun disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada sebab musabab yang menjadikan aturan Allah tadi terlaksana. Maka ketika ini kalau dia tidak berkaitan dengan maksiat, kalau dia tak berkaitan dengan dosa, maka itulah apa yang disebut oleh para ulama sebagai al-maqdi yang mustahab, yang kita terima tetapi wajib kita bersabar dalam menghadapi dia. Tentang persoalan mana kata kemiskinan, sakit. Kita sakit, ketentuan Allah tadi sakit dan ada sebab musabab yang mungkin di luar daripada kemampuan kita untuk mengelak penyakit. Tiba-tiba penyakit tadi timpa ataupun penyakit tadi datang. Dalam keadaan terlaksanalah apa yang telah pun diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu kata para ulama tadi kita wajib bersabar dalam keadaan berhadapan ataupun menghadapi apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam masalah mana kata selagi mana sesuatu perkara tadi ataupun sesuatu apa yang telah pun diatur oleh Allah tadi
terlaksana kalau sekiranya dia tidak bersifat maksiat kepada Allah ataupun bukan dosa, maka ketika itu kita mana kata wajib ataupun sunat untuk menerima. Tapi kalau sekiranya dia berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dosa dan maksiat, maka ketika itu ianya merupakan sesuatu yang haram kita redai. Maka yang ni apa yang dikupas oleh para ulama dalam memahamkan kita dalam persoalan mana kata bukanlah bermaksud kita redha dengan mana kata takdir ni, bermaksud kita juga kena redha dengan maksiat. Kerana keadaan maksiat tadi tak perlu untuk dicegah. Maksiat tadi tak perlu untuk kita sekat, kita halang dan seumpamanya. Baik, itu yang disebut sebagai persoalan maknanya yang kita sebutkan. Baik. Kemudian disambung lagi oleh mana kata penulis makalah ini tentang persoalan tuntutan ubudiyah terhadap persoalan takdir. Maksudnya dalam keadaan kita mana kata berhadapan dengan persoalan yang disebut sebagai takdir ini, maka ada satu tuntutan yang disebut sebagai tuntutan ubudiyah, bermakna kita menyerahkan diri, perhambaan, memberikan ketaatan, memberikan kepatuhan, menerima segala apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan maknanya takdir tadi. Maka di bawah tajuk ini, iaitu tajuk tuntutan ubudiyah terhadap persoalan takdir, walaupun keraguan mengenai qada dan qadar boleh dihilangkan melalui perbincangan ilmiah, namun jiwa seseorang masih terasa kekosongan, tidak berasa tenang dan tenteram dengan jawapan-jawapan yang tuntas bagi segala persoalan yang terhasil melalui perbincangan-perbincangan yang tersebut. Jadi kadang-kadang timbul begitu. Sebelum ni timbul berbagai-bagai persoalan yang kita bincang sebelum ni. Dan jadi para ulama mengemukakan hujah, mengemukakan pandangan yang kalau dari segi akalnya benda tu boleh kita terima. Perkara tu ada benarnya. Benda tu ada logiknya. Tapi kadang-kadang jiwa manusia yang tak mana kata boleh terima takdir ni, dia masih lagi berasa kosong. Dia masih lagi berasa tak boleh nak terima, dia masih lagi berasa tak tenteram, walaupun dia bertanya dan pertanyaan tadi dikemukakan jawapan-jawapan yang dari segi hukumnya, dari segi adatnya, dari segi akalnya memang dah cukup untuk dia terima. Maka perkara ni terjadi kerana apa? Kerana jiwa masih akan meronta-ronta dan meminta pengisian dan penawar yang lebih daripada itu. Seolah-olah dia rasa tak puas hati, walaupun jawapan-jawapan yang kita bincang sebelum daripada ni cukup dah untuk memberikan pencerahan dan penjelasan. Soal kata doa, soal ikhtiar dan ushur, soal itu, soal ini, ulama dah berikan jawapan yang cukup mana kata tepat untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam akal kita, dalam jiwa kita, dalam diri kita. Tapi ada setengah-setengah manusia dia berasa tak puas dengan jawapan tu, malahan dia nak jawapan yang lebih lagi. Jawapan yang seolah-olah boleh memberikan penawar dan juga mana kata pengisian dalam jiwa dia. Tapi tak, kata para ulama, sebenarnya apa yang kita sebut sebagai pengisian yang mana kata lengkap dan penawar yang mana kata mujarab dalam berhadapan dengan persoalan takdir, ialah pengisian dan penawar itu pula hanya boleh didapati apabila hakikat ubudiyah benar-benar dihayati. Itu je kaedah dia. Kita takkan berpuas hati dalam keadaan mana kata takdir ini tanpa apa yang kita sebut sebagai adanya sifat-sifat ubudiyah dalam diri. Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mana kita melaksanakan beberapa perkara yang dituntut dalam soal yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ketika itulah barulah jiwa tadi akan rasa tenang. Jiwa tadi akan rasa menerima segala apa juga perkara yang berlaku. Tapi kalau sekiranya tidak ada sifat tadi, marilah kita bincang kot mana pun, buatlah apa pun, maka jiwa seorang tadi dia tak akan dapat nak terima, tak akan dapat
berasa puas hati, takkan dapat berasa kata itu memadai dalam berhadapan dengan apa yang disebut sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun walaupun begitu, ini tidaklah bermakna bahawa kajian ilmiah dan kaedahnya tidak lagi berguna dalam situasi sebegini. Tapi maksudnya bukanlah maknanya tak payah bincang langsung. Cuma nak sebut kata orang yang dalam keadaan diri dia tadi tidak ada sifat ubudiyah itu, maka perbincangan tadi dalam keadaan tak memberikan apa-apa erti pada diri dia. Seolah-olah dia tak puas hati, seolah-olah mana kata dia tak boleh terima, itu maksud dia. Bukan maksud kata kita tak boleh berbincang ataupun bila ada persoalan, bila diajukan persoalan, maka ketika itu tak boleh diberikan jawapan dan sebagainya, tidak. Tapi dalam masalah ini, ketika mana kalau orang tadi tidak ada sifat ubudiyah tadi, bincanglah dari sudut mana sekalipun, hatta sekuat mana pun hujah jawapan terhadap soalan yang dia kemukakan, maka dia tidak akan dapat menerima persoalan yang berkaitan dengan takdir. Maka itu yang disebut sebagai persoalan tuntutan ubudiyah tadi. Kena ada sifat perhambaan. Dalam diri kita kena ada sifat kita ni hamba. Dan kita ni milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terserah pada Allah Subhanahu wa taala nak buat apa yang pada ilmu Allah memberikan kebaikan kepada diri kita. Seumpama di dunia ni jugalah, kita milik sementara kepada satu benda. Bila kita berikan benda tadi sebagai pinjaman kepada seseorang, maka kita boleh tarik balik bila-bila kita nak. Takkan kita nak marah pada tuan punya barang. Dia bagi kita pinjam, tak sampai seminit minta balik. Takkan pula kita nak marah dia. Dah barang dia, suka hati dia nak ambil bila pun. Tak? Dah dia orang yang mana kata punya hak ke atas barang tadi, maka bila dia nak ambil, macam mana dia nak ambil, waktu mana dia nak ambil, maka yang tu hak dia. Maka bila ada sifat itu dalam diri kita tadi, dalam keadaan kata kita ni hamba kepada Allah, maka apa juga perkara yang ditentukan oleh Allah, maka kalau ada sifat perhambaan tadi, mudah-mudahan kita boleh berasa menerima perkara yang tersebut. Dan kita yakin bahawasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah, berbalik kepada persoalan tadi, walaupun kita tak nampak, walaupun kita tidak mengetahui, walaupun mungkin akal kita tak dapat menjangkau persoalan yang berlaku, tapi yakin kita atas sifat perhambaan tadi, di sana ada kebaikan, ada hikmah, ada keadilan dan ada kemaslahatan untuk diri kita. Itu yang disebut sebagai persoalan mana kata tuntutan tadi. Kena ada benda itu, barulah maknanya kita dapat menerima persoalan yang berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak ada benda ni, maka bincanglah kot mana pun, dia tidak dapat memberikan apa-apa kebaikan kepada seseorang. Baik. Maka apa yang dimaksudkan ialah kepuasan jiwa yang didapati melalui kajian ilmiah masih belum mencukupi dan tak dapat memberikan penawar mujarab kepada jiwa yang berada dalam keresahan. Begitulah. Kalaupun tadi bisa kata tak ada orang bertanya soalan-soalan yang kita sebutkan hari itu, lalu kita kemukakan jawapan ulama sebagaimana yang telah kita bincang sebelum daripada ni, maka orang yang tak ada sifat ubudiyah dalam diri tadi, maka dia masih tak dapat mana kata penawar yang mujarab untuk menenangkan jiwa dia bila mana kata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama takdir yang dia tak boleh nak terima. Hati dia akan jadi resah, akan jadi gelisah, akan jadi tak senang duduk, akan jadi itu, jadi ni, walaupun kita dah terangkan. Pasal apa? Pasal punca utama tu tak ada. Ataupun faktor utama yang akan memberikan ketenangan kepada jiwa tadi hilang. Kerana jiwa akan benar-benar tenang apabila seorang Muslim itu mengetahui hakikat dan tuntutan ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan pemilik segala makhluk. Gitu. Bila kita merasakan diri kita ni betul-betul hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan akidah kita, iman kita menyatakan bahawasanya Allah tu merupakan pencipta dan pemilik segala makhluk, maka barulah ketika itu akan adanya ketenangan
dalam diri dan jiwa ketika mana kita berhadapan dengan persoalan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila pengertian dan hakikat hamba abdi seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala telah meresap dan bertunjang dalam jiwa, maka sudah tentu dia akan reda, senang hati terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Justru andainya ditakdirkan segolongan manusia disiksa di dalam neraka, manakala segolongan lain pula mendapat nikmat syurga, maka siapakah yang layak mempertikaikan ketetapan yang tersebut? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan apa sahaja terhadap makhluknya? Sekiranya logik akal menerima hakikat ini, nescaya sifat pengabdian tersebut mampu menjadikannya patuh dan menyerah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pelerai segala kekusutan yang menghantui jiwa dan tiada tempat untuk melarikan diri atau berlindung kecuali kepadanya. Maka itu yang disebut oleh para ulama dalam masalah kata kenapa yang jadi timbul macam-macam soalan yang kita bincang selama ni, timbul berbagai-bagai persepsi tanggapan yang salah terhadap takdir, kerana semua ini berlaku kerana ketika mana tidak adanya sifat ubudiyah dalam jiwa tadi. Tak ada faktor yang paling utama yang menjadi pelengkap kepada persoalan kita memahami persoalan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang disebut di bawah apa yang dinamakan sebagai tuntutan ubudiyah dalam kita memahami persoalan yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan mana kata sambung pandangan ataupun persoalan yang berkaitan dengan perkara yang kita sebutkan tadi di dalam mananya tajuk yang terakhir dalam penulisan yang kita jadikan sebagai panduan untuk kita bincang beberapa perkara yang berkaitan dengan permasalahan sekitar qada dan qadar. Maka dibawa datang mulanya tadi tentang berbagai persoalan yang timbul yang menjadi kecelaruan akal fikiran, menjadi satu benda yang berperang dalam diri dan jiwa manusia. Kenapa? Akhirnya ini punca dia. Kerana tidak adanya sifat ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia tadi tak boleh terima. Kalau kita kemukakan hujah yang paling mantap sekalipun, jawapan yang paling kuat sekalipun, kalau tidak ada sifat itu dalam diri mereka, maka mereka tetap akan menolak. Mereka tetap tak boleh terima. Mereka tetap akan mempertikaikan, mempersoalkan, malahan mungkin menyanggah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita menyambung beberapa lagi persoalan yang berkaitan dengan apa yang telah pun kita sebutkan tadi, iaitu tentang persoalan mana kata sifat ataupun perkara yang berkaitan dengan ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tuntutan ubudiyah terhadap persoalan takdir di kesempatan yang akan datang insya-Allah. Untuk itu sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.